Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan pula beberapa contoh soalan merancang eksperimen yang biasanya disoal dalam kertas 3 bahagian B. Kita akan tumpukan soalan daripada bab tingkatan 4 dan setiap soalan itu membawa 12 markah. Kita akan belajar bagaimana hendak mendapatkan 12 markah tersebut. Contoh soalan pertama. Rajah 3.1 menunjukkan seorang penarik beca membawa seorang penumpang. Rajah 3.2 menunjukkan penarik beca yang sama membawa 2 orang penumpang. Beliau mendapati lebih sukar untuk menggerakkan dan memberhentikan beca apabila membawa 2 orang penumpang. Perkara pertama yang mesti kita lakukan ialah mencari pemboleh ubah yang dimanipulasi dan yang bergerak balas. Perhatikan soalan. Kita dapati bahawa bilangan penumpang ataupun beban merupakan faktor yang berubah dalam soalan ini. Maka pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam soalan ini adalah berat atau jisim beban. Manakala hasil atau faktor yang diperhatikan ialah kesukaran untuk menggerakkan atau memberhentikan beca. Faktor ini merupakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Namun, kita tidak boleh membawa beca, penumpang dan juga penarik beca ke dalam makmal. Oleh itu, pemboleh ubah dan alat radas yang dipilih mestilah sesuai untuk eksperimen yang hendak dilakukan di dalam makmal. Anda perlu tahu soalan ini merujuk bab berapa atau teori mana dalam pembelajaran fizik anda. Ya, soalan ini merujuk kepada inersia, iaitu kecenderungan suatu jasad untuk kekal diam ataupun terus bergerak. Maka, pemboleh ubah bergerak balas kita adalah inersia. Perhatikan kehendak soalan. A. Nyatakan satu inference yang sesuai. Inference merupakan sebab kepada sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian kita. Dan inference mesti mengaitkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan bergerak balas. Bolehkah anda menyatakan inference-nya? Ya, inference-nya ialah inersia bergantung kepada jisim. Kata kunci bagi inference ialah perkataan bergantung atau dipengaruhi. Inersia bergantung kepada jisim atau inersia dipengaruhi oleh jisim. B. Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. Hipotesis merupakan satu tekaan intelek atau kesimpulan awal yang kita lakukan sebelum melakukan eksperimen. Ianya dibuat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada yang kita miliki. Hipotesis mesti menghubungkaitkan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kata kunci bagi hipotesis adalah perkataan semakin. Oleh kerana inersia merupakan suatu kecenderungan yang bukan fizikal kuantiti yang boleh diukur menggunakan alatan tertentu, maka kita perlu melakukan satu definisi secara operasi bagi inersia. Oleh itu, definisi secara operasi bagi inersia untuk eksperimen ini adalah tempoh ayunan. Maka, hipotesis untuk eksperimen ini ialah semakin besar jisim, semakin panjang tempoh ayunan. C. Dengan menggunakan radas seperti bilah gergaji, pengapit G, plastisin dan lain-lain radas, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis di atas. Dalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut. 1. Tujuan eksperimen. Perhatikan jawapannya dan kaedah penulisannya. 3 pemboleh ubah yang terlibat. Radas dan bahan. Susunan radas. Perhatikan bila gergaji dipasang secara mengufuk untuk membatalkan tarikan graviti. Seterusnya, prosedur eksperimen. 3 markah diberikan untuk prosedur eksperimen. Pertama, satu kaedah mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kedua, satu kaedah mengukur pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan yang ketiga adalah ulangan.
Seterusnya, cara menjadualkan data. Kolom kiri jadual adalah untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, manakala kolom kanan adalah untuk pemboleh ubah yang bergerak balas. Isikan sumber data seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Akhir sekali adalah cara untuk menganalisis data. Data dianalisis dengan cara melukiskan graf. Oleh kerana kita hanya merancang eksperimen, maka graf hanya perlu dilabelkan pada setiap paksinya. Mari kita lihat tempat pembahagian markah. Kesemua soalan kecil ini membawa satu markah setiap satu kecuali pemboleh ubah 2 markah dan prosedur 3 markah. Jumlah keseluruhan markah untuk bahagian C adalah 10 markah. Satu lagi markah untuk bahagian A dan satu lagi untuk bahagian B, maka jumlah keseluruhan markah untuk soalan ini adalah 12 markah. Mari kita lihat beberapa contoh soalan yang lain dan anda hanya perlu menentukan pemboleh ubah bagi setiap soalan. Rajah 3.1 menunjukkan gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh pam air dalam sebuah akuarium. Setiap gelembung udara bertambah saiznya semasa menuju ke permukaan air. Bolehkah anda mengenal pemboleh ubahnya? Terdapat 2 pemboleh ubah di situ iaitu saiz dan menuju ke permukaan air. Saiz gelembung yang berubah mewakili isi padu, manakala menuju ke permukaan air menunjukkan kedalaman yang berbeza dan kedalaman air ini mewakili tekanan. Dapatkah anda menentukan pemboleh ubahnya? Sila semak dengan jawapan berikut. Tahniah, anda semakin bijak. Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkan seorang bapa dan anaknya duduk di atas 2 buaian sarang burung yang serupa. Buaian itu telah memanjang apabila diduduki oleh mereka. Spring pada diagram 3.2 menunjukkan pemanjangan yang lebih berbanding spring pada diagram 3.1. Berat ayah dan anak juga adalah berbeza. Dapatkah anda menentukan pemboleh ubahnya? Sila semak dengan jawapan berikut. Soalan. Rajah 3.1 menunjukkan sebiji bola pimpong yang kemit. Rajah 3.2 menunjukkan bola pimpong kembali ke bentuk asal apabila diletakkan dalam air panas. Dapatkah anda menentukan pemboleh ubahnya? Semak dengan jawapan berikut. Soalan. Rajah 3.1 menunjukkan seorang lelaki sedang menebang pokok menggunakan sebilah kapak. Manakala Rajah 3.2 menunjukkan lelaki yang sama sedang menebang pokok menggunakan sebilah kapak yang lebih berat. Rajah 3.2 menunjukkan keadaan batang pokok yang jauh lebih dalam terbelah berbanding Rajah 3.1. Dapatkah anda menentukan pemboleh ubahnya?